أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan peluang berada dalam bulan Ramadan yang mubarak. Bulan yang mana diturunkan Al-Quran Al-Karim, dan kita selalulah baca Al-Quran dalam bulan ini. Ada banyak kelebihan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, pada malam ini insya-Allah saya kongsikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita jadikan ini sebagai doa, yaitu ayat surah Ali Imran ayat 8. Kalau lihat surah Ali Imran ayat 8, apa ayatnya? Itu bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahu adzim. Jadi sebenarnya bulan Al-Quran Ramadan ini saya kongsikanlah tafsir para ulama tafsir berkaitan dengan ayat ini. Jadi satu ayat yang ringkas, tapi hebatnya ayat ini ialah kalamullah. Bila kalamullah, bila kita amal dapat pahala lah. Itulah keadaannya. Jadi sebelum kita bincangkan ayat ini, kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 7 ayat sebelumnya itu mengisahkan cerita berkaitan dengan Allah SWT menyatakan dalam Quran ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Itulah keadaannya. Dan Allah memberikan kelebihan bagi ar-rasikhuna bil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi iaitu satu kumpulan dari orang Islam yang mendalam ilmunya, yang berkaitan, yang tafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ayat tasyabihat, pandangan ulama tidak ditafsirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mereka ini berdoa. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmu ini berdoa. Apa doanya? Inilah dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk pada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Masya Allah. Jadi kita lihat beberapa tafsir ulama. Sebab bila kita jadikan doa, jangan tinggal doa ni tuan-tuan. Yang doa kita mula lepas solat ke doa. Sebab yang utamanya, bila saya baca dalam kitab Imam Al-Qurtubi, dalam kitabnya Tazkiyatul Amwal wa Ahlul Akhirah, peringatan mati dan hari akhirat. Ada satu ketika nanti bila sakaratul maut, kita akan jumpa semua sakaratul maut. Bila sakaratul maut datang, maka kita akan diuji. Siapa yang datang kepada kita? Syaitan laknatullah. Dia akan datang kepada kita, dia akan hasut kita. Dalam kitab tu Imam Al-Qurtubi meriwayatkan beberapa hadis. Antaranya ialah bila ketika itu syaitan akan datang, yang pertama akan menyerupai ibu kita. Dia akan ajak kita masuk agama Yahudi. Dan orang yang beriman kata la, tidak. Sebab dia beriman Allah Ta'ala. Kemudian datang yang kedua,
menyerupai ibu bapa kita dan mengajak pada agama Nasrani. Dan kita kata tak. Sebab apa? Kita beriman pada Allah Ta'ala. Ya? Sebab itu kita kena sentiasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agak-agak tuan-tuan perasan tak dalam surau ni ayat ke atas ni tuan-tuan? Agak-agak perasan tak? Kenapa agaknya tuan-tuan pasal surau letak ayat ni? Apa ayatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Biasanya dalam tarikat Ahmadiyah diamalkan, ya, la ilaha illallah. Maknanya ini dinamakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berganda-ganda. Ganda bagaimana? Gandanya itu seluas ilmu Allah Ta'ala. Ini amalannya. Tuan-tuan dah boleh amal. Amal sebab dah ada kat sini kan. Amal. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Bacalah banyak. Antara menolong kita lah. Dan dalam Imam Qurtubi mentafsirkan berkaitan dengan ayat ni, ayat ni. Allah akan beri bantuan ketika sakaratul maut itu dengan turunnya rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat Allah Ta'ala, belas kasihan Allah Ta'ala. Allah akan utuskan malaikat untuk bantu kita. Dan ketika itu dihalaulah syaitan-syaitan. Antara doa yang dilazimkan ialah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu satulah. Jadi malam ni ada sedikit lagi perbincangan berkaitan dengan apakah dinamakan Rabbana la tuzigh qulubana. Baik. Kita lihat satu tafsiran dari Imam Al-Qantawi, ya. Dia kata tentang ayat ini, dia mengandungi ayat ini doa-doa yang baik. Apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau cabut daripada hati-hati kami. Apa nak cabutnya? Iman, hidayah. Kita datang surau ni hidayah taufik. Ya Allah jangan kau cabut hati kami, kekalkan kami begini. Begitu. Kita dapat puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan penuh. Ini hidayah, ini iman, ini taufik. Ya Allah jangan kau cabut daripada kami. Ya. Sebelum ni saya dalam kuliah hadis 40 ada satu hadis yang panjang tu, bila mana seorang beramal dengan amal yang soleh, tiba dengan izin Allah Ta'ala sedikit lagi dia nak melangkah dalam syurga, tetapi akhir hayatnya dia berpaling kepadanya dan akhir masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Ada pula seorang yang beramal dengan amal ahli neraka, kemudian sedikit lagi nak melangkah, sedikit lagi tentang masuk ahli neraka, tetapi dengan amal solehnya Allah masukkan dalam syurga. Ini kita takut, ya. Begitu kita doa la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, sebelum kau beri hidayah kepada kami. Inilah hidayahnya, Islam, iman, boleh buat amal, boleh sedekah, boleh apa, ya. Sebab orang kata rezeki itu ialah harta. Sebenarnya rezeki paling utama ialah iman. Kedua kesihatan, ketiga baru harta. Itu keadaannya. Jadi yang ini Imam Qantawi kata dia doa-doa yang baik. Jadi boleh amal tuan. Kita sama-sama amal, ya. Dan sebahagian para ulama, ya, berpendangan bahawa doa ini daripada doa yang dikatakan oleh orang-orang yang ilmunya mendalam. Ayat sebelum ni, ar-rasikhina fil ilmi. Jadi kita ambil doa ni, Allah dah berikan, kita ambil, ya. Mereka kata apa? Kami beriman dengan setiap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun sama. Kita beriman apa yang ada yang Allah berikan pada kita. Kita beriman pada Allah Taala. Ya, kata allazina amanu wallazina amanu. Ya. Kita beriman, orang beriman, kita beriman. Dan mereka juga berkata, wahai Tuhan kami, jangan kamu cabut daripada hati-hati kami, ya. Dan yang ini merupakan pengajaran dari Allah Ta'ala. Allah ajar kita punya, ya, minta kat dia supaya jangan cabut daripada hati kita ni apa yang kita tak iman. Itulah macam kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, kan? Alhamdulillah. Orang tanya sihat, sebut Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau kita khutbah tu, alhamdulillah, tak mula pakai bismillah. Kalau mazhab lain, kalau Fatihah tu dia tak mula bismillah, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab alhamdulillah tu segala puji bagi Allah. Kalau belajar dalam ilmu tauhid, segala puji bagi Allah tu apa? Puji, segala puji. Dia ada jenis-jenis pujian, tuan-tuan. Puji Tuhan dengan Tuhan. Ada Tuhan-Tuhan, maksudnya Allah puji dirinya sendiri. Dalam Quran banyak pujian Tuhan pada makhluk. Allah puji Rasulullah SAW. Pujian makhluk pada Tuhan. Pujian makhluk kepada makhluk. Itu bahagian dalam pujian. Tapi ada pun alhamdulillah ini, iaitu pujian, segala puji itu milik Allah SWT. Begitu keadaannya lah. Jadi bila orang kata, tanya kita sihat, kita kata alhamdulillah. Makna segala itu Allah Ta'ala. Macam mana niaga hari ini, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, pujian bagi Allah Ta'ala. Dan itu juga ialah nikmat Allah berikan. Ya Allah, jangan cabut daripada hati kami. Baik. Kemudian Imam An-Tahawi juga mengatakan bahawa kita meminta pada Allah dan kita tunduk pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya, bila kita doa tu kita tunduk pada Allah Ta'ala, ya. Sebab Allah beri hidayah pada kita dan mensabitkan, mentetapkan iman tu dalam kita. Tuan-tuan pernah dengar tak talqin? Imam kalau talqin dia akan sebut yusabbitullahu qawlan tsabit. Dan mengata yusabbitullahu qawlan tsabit. Allah menetapkan orang yang itu bila di dunia ni tabit, tetap imannya, kata-katanya, dalam alam kubur pula, alam akhirat pun kan tetap benda yang sama. Begitu. Jadi kalau kita tetap dalam iman kita, istiqamah dalam iman kita, maka insya-Allah seterusnya kita tetap istiqamah. Dan ini juga merupakan nikmat Allah. Ya Allah, jangan cabut penetapan iman kita dalam dunia dan dalam alam yang lain. Itulah keadaan. Ini Imam Tahawi menyatakan begitulah, ya. Dan juga menjauhkan daripada kesesatan yang membawa kepada kefasadan dalam amal, ya, dan hati kita. Amalan-amalan hati kita akan rosak bila kita dicabut berkaitan dengan keimanan kita, ya. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala, ya, wahab lana min ladunka rahmah, ya, wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah pada kami sesuatu di sisimu, ya Allah. Apa maksud di sisimu, ya Allah? Sebab apa? Di sisi Allah Ta'ala ni ada berbagai ilmu, kerajaan, kekuasaan dan sebagainya. Sebab apa? Allah malikul mulk. Di sifat Allah Ta'ala, Malik al-Mulk, raja segala raja. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan Allah juga yang membuka bagi pintu manusia ini rahmat. Rahmat ini luas, tuan-tuan, ya. Rahmat ini luas. Kita mohon kepada Allah Ta'ala rahmat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan kita dalam syurga sebab rahmat. Orang yang dimasukkan dalam api neraka menunjukkan keadilan Allah. Tuan-tuan boleh fikirkan begini. Orang masuk dalam api neraka, contohnya orang Islam, ada dosa, masuk dalam api neraka. Bila masuk dalam api neraka, selesai habis dosanya, dimasuk dalam syurga. Okay. Bila mana orang yang mendakwa bahawa dia masuk syurga dengan amalannya, bila masuk syurga, habis dikira dengan amalan baiknya, lepas tu nak pergi mana? Tak ada gitu. Sebab apa? Sebab masuk syurga rahmat Allah Ta'ala. Jadi bila Allah rahmati seorang itu dengan amal solehnya, maka dimasuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga itu abadan selama-lamanya. Allah tak kira pun amalannya. Kita kata kita amal 500 tahun, contohnya ada Allah berikan rezeki pada orang terdahulu 500 tahun dalam amalan. Dikira cukup satu mata je nikmat mata, kan? Nikmat mata. Lepas tu Allah nak di mana? Suruh kita nampak balik api neraka. Tak, Allah kekal dalam syurga. Sebab apa? Rahmat Allah Ta'ala. Ini kita nak. Ya Allah rahmati. Ya. Kalau doa antara dua khutbah, para ulama ajar, ya. Allah maghfir zunubi warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu antara doanya. Pada ringkaslah, sebab antara apa? Antara dua khutbah, kan?
Alhamdulillah kejapnya, ya Allah ampunkan dosaku, rahmati aku, taubat, aku mohon taubat padamu, sesungguhnya engkau ialah penerima taubat. Begitu. Itu sebab nak rahmat Allah Taala. Ini dalam doa ni termasuk. Maksudnya apa? Kita minta daripada sisi Allah Taala rahmah. Siapa yang dapat rahmah Allah Taala, masya-Allah, ya, maka dia akan sejahtera selama-lamanya, insya-Allah. Dan juga dalam ayat ini menjelaskan innaka antal wahhab. Ya, maksudnya apa? Allah ni ialah Maha Pemberi. Tak ada yang boleh memberi selain Allah Taala. Allah saja Maha Pemberi. Ya. Sebab segala-galanya Allah Taala. Ya. Manakala Imam Fakhrul Razi rahimahullah dalam tafsirannya, dia mengatakan bahawa rahmat yang Allah berikan pada ketika bila kita berdoa ni, dia mengandungi semua berkaitan dengan cahaya keimanan. Kita benar, kita perlu cahaya keimanan, tauhid dan mengenal Allah dalam hati. Selama mana kita hidup di dunia ni, kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kita boleh tanya diri kita lah sama-sama, sejauh mana kita kenal Allah Ta'ala. Kalau kita diberikan masa 5 minit cakap Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu, cakap 5 minit tentang Allah Ta'ala. Adakah kita kata Allah, selesai, cukup ke? Tak cukup dan tak. Kita dah belajar ilmu tauhid banyak kan. Bila kata Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu, kita jawab Allah, tujuh. Apa lagi yang kita tahu tentang Allah Ta'ala? Sebutlah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa lagi? Allah ada nama-namanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa sahabat? Ya. Macam mana kita kenal Allah Ta'ala tu? Pengenalan Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala itu rahmat Allah Ta'ala juga. Yang rahmat yang Allah berikan, ya. Hidayah Allah Ta'ala. Ini Imam Fakhrul Razi mengatakan, ya. Dan sebab mengenal Allah Ta'ala juga, kita juga dengan rahmat Allah dapat taat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan amalan. Kita dapat solat dan sebagainya. Dengan rahmat Allah Ta'ala juga kita mudah dalam urusan atau asbab kehidupan kita, amalan kita, kesihatan kita. Ini semua dia, ya. Dan juga kita rasa cukup apa yang ada di dunia. Cukup dengan apa di dunia. Maksud cukup apa di dunia iaitu apa yang ada kita cukuplah. Sedikit pun cukup, banyak pun cukup. Jangan sedikit tak cukup, banyak pun tak cukup. Memang tak cukup-cukup lah. Itulah. Jadi Allah rezeki kita sedikit cukup, banyak pun cukup. Alhamdulillah. Begitu. Jadi dengan rahmat Allah Ta'ala cukup. Alhamdulillah. Kalau Allah berikan ujian pada kita, itu ujian. Ujian ni macam-macam. Ada yang Allah beri ujian terus pada kita. Ada Allah berikan ujian itu melalui contoh anak kita, atau isteri kita, atau suami kita dan sebagainya. Dalam keadaan itu kita mohon rahmat Allah Ta'ala. Itu. Dan Imam Fakhrul Razi kata memudahkan, rahmat Allah memudahkan ketika sakaratul maut kita hadir. Sakaratul maut ni maut dah. Jadi keadaan itu berbeza antara masing-masing amalan itu, berbeza. Saya pun tak tahu macam mana, tuan-tuan. Jadi kita mohon Allah Ta'ala mudah. Begitu juga memudahkan dalam soal dalam kubur, ya, soal kubur. Keampunan bagi kesalahan dan kejayaan di syurga-syurga. Masuk dalam banyak syurga, jannat, syurga. Jadi lebih pilihlah masuk syurga. Kalau orang yang puasa ni kan, masuk syurga apa? Untuk orang puasa ada syurganya kan, untuk orang biasa ada syurganya. Jadi itu kelebihan bagi orang beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan bila berkaitan perkara ini adalah beberapa hadis Rasulullah SAW yang dinukilkan, ya. Antaranya ialah saya ambil satu riwayat Imam Tirmizi, ya. Satu ketika Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah dia berkata, ada orang tanya kepada Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, sahabat ni tanya tentang perihal keadaan apa doa Rasulullah paling banyak dengan surah doa, ya. Kata, maka aksar doa Rasulullah SAW idza kana 'indaka,
Mana mungkin Ummu Salamah dengar apa yang selalu Rasulullah dengar, doa. Jadi Rasulullah SAW selalu membanyakkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Sebab apa? Sebab takut ditarik. Tuhan yang membalik-balikkan hati, ya. Jadi Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah, apa yang banyakkan doa, ya, itu yang boleh sampai Rasulullah doa begitu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Kenapa Rasulullah sampai doa begitu? Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Jawab Rasulullah SAW, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya tiadalah bagi anak Adam ini kecuali bagi sebelumnya itu Allah Ta'ala ini dia boleh membalikkan. Dalam isyarat dalam hadis ini disebut baina isba'aini min asabillah, daripada dua jari dari jari-jari Allah. Kita boleh kata Allah berjari, itulah. Ini ayat itu menunjukkan bahawa mudahnya Allah nak tarik hidayah, mudah juga Allah nak beri hidayah. Itu siapa yang Allah berkehendak untuk menetapkannya, maka Allah tetapkannya. Siapa yang Allah berkehendak untuk menariknya, hidayah itu Allah akan tarik. Itulah. Jadi lalu Mu'az bin Jabal membacakan ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, sedikit ini yang saya berikan tazkirah secara ringkas, ya, untuk diri saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehlah kita amal, ya. Tak ada apa saya nak bagi ini je lah, ya. Mudah-mudahan kita amal ni kita dapat. Yang pertama, tetap iman kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah dapat rahmat Allah, dapat pemberian hidayah Allah, insya-Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Segera itu saja, mohon ampun maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.